Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Nabi kata tak disuruh kita bersusah-susah kerana nak pergi ziarah mana-mana tempat, melainkan kalau sekiranya kita bercadang nak pergi 3 masjid. Kalau nak pergi lain tempat, sampai nak susah diri. Kalau nak pergi makan angin, nak pergi ziarah, nak pergi berjalan di lain tempat, sampai nak kena ikat perut, nak himpun duit, nak buat belanja, tak sah. Tapi kalau kerana nak pergi 3 masjid ni, Nabi kata bersusah-susah sikit tak apa. Masjid apa yang 3 tu? Al-Masjidil Haram. Kerana nak pergi Makkah, kerana nak pergi Masjid Haram, kita pekin belanja, Nabi kata tak apa. Wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau nak pergi Madinah, Masjid Nabawi. Kalau kerana nak sampai ke Madinah, kita kena berjimat cermat belanja, simpan duit, himpun duit, Nabi kata tak apa. Wa Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga ialah Masjid Aqsa. Kalau kerana nak pergi 3 tempat ni, nak pergi Masjidil Haram, nak pergi Masjid Nabawi dan nak pergi Masjid Aqsa, sampai kita terpaksa kena pekin, kena cermat, kena berjimat dalam belanja, Nabi kata tak apa. Tapi kalau kerana nak pergi lain daripada 3 tempat ni, sampai nak seksa diri, Nabi kata tak payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan daripada kita, Masjid Haram, alhamdulillah dah sampai. Masjid Nabawi, alhamdulillah dah sampai. Masjid Aqsa ni tak ramai orang sampai. Berazam dalam hati, mudah-mudahan satu hari Allah izinkan kita pijak bumi barakah itu. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal:
lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha thalathan hukman yusadifu hukmu hukman yusadifu hukmah aw mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa an la ya'ti hadzal masjid ahadan la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi apabila Nabi Sulaiman bin Daud selesai daripada membina Baitul Maqdis. Dan nama Nabi Sulaiman ni senang ingat. Sulaiman bin Daud. Pasal apa? Pasal dulu ada menteri seorang nama Sulaiman Daud. Sengaja dia pening ni. Sulaiman bin Daud ke Daud bin Sulaiman? Hak mana anak, hak mana pak? Petua dia mudah ya. Ingat, dulu Malaysia ada satu menteri pendidikan, nama dia Sulaiman Daud. Jadi Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Senang. Nabi Sulaiman alaihissalam dia bina Baitul Maqdis. Bila selesai dia membina Baitul Maqdis, dia minta doa pada Tuhan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 benda. Yang pertama, Nabi Sulaiman minta dekat Tuhan hukman yusadifu hukmah. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu power, satu kuasa, yang kuasa ni seumpama kuasa Tuhan. Dia bukan minta benda calang-calang. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu kuasa, yang kuasa tu seolah-olah seumpama macam kuasa Tuhan. Dia nak jadi satu orang yang powerful. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan. Yang kerajaan itu tidak akan ada siapa pun lepas pada tu mempunyai keadaan macam tu. Kerajaan yang macam tu. Makna bukan setakat dapat lebih daripada 2/3 majoriti. Dia minta lebih daripada tu. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu kerajaan, yang kerajaan itu kuat dia. Tidak ada satu orang yang boleh memiliki kerajaan sekuat itu. Kalau hari ini kita kata dalam dunia, Amerika, Donald Trump ni power sangat. No. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lagi power dulu ni. Dia minta dekat Allah yang pertama, bagi dekat dia kuasa. Kuasa dalam arti kata apa? Dia boleh kontrol semua. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini, dia bukan sahaja boleh kontrol manusia, tapi dia juga boleh kontrol jin, dan dia juga boleh kontrol binatang, dan dia juga boleh kontrol sumber alam. Dia boleh kontrol angin, dia macam-macam benda Allah bagi dekat dia. Dan benda ni bukan cerita dongeng, benda ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tuan baca dalam Suratul Naml, surah cerita pasal semut. Hari di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan tentera dia naik kuda dalam perjalanan nak pergi satu tempat. Semut ni sudah tahu bunyi derap kaki kuda itu adalah kuda Sulaiman dan tenteranya. Dalam surah An-Naml, dalam surah semut, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam ayat 18.
Semut kata apa? Semut kata qalatin namlah. Maka kata sekok semut kepada geng-geng semut ni. Dia kata, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut. Udkhulu masakinakum. Pi masuk dalam rumah hampa lah ni. Semut duk melata di atas bumi ni, bila dengar bunyi suara kaki kuda, Nabi Sulaiman dan tentera dia, salah sekong daripada semut ni kata kat kawan-kawan dia. Dan benda ni direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau benda ni mai dalam hadis, ada orang tak percaya. Ada orang akan tanya hadis ni sahih ke tak ke? No, Allah buat mai cerita ni dalam Quran. Sekong semut sudah kata, ya ayyuhan namlu. Dia kata, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Pi masuk dalam lubang, dalam rumah-rumah hampa ni. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Supaya Sulaiman dan juga tentera dia tak pijak hampa. Wahum la yash'urun. Dalam keadaan Sulaiman dan tentera dia tak sedang hampa ada di atas bumi itu. Semut alui. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah bagi dia dengar suara semut ni. Dalam pada bunyi kaki kuda yang derah tu, Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap kepada semut-semut lain. Menunjuk kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah bagi dekat dia apa yang dia minta. Dia minta supaya Allah bagi dekat dia power seumpama. Bukan kuasa Allah, seumpama. Macam kuasa Allah, Allah bagi dekat dia. Menatang sehalus semut pun dia boleh kontrol. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam minta supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan. Yang kerajaan itu tidak akan ada siapa-siapa pun selepas daripada dia mendapat kerajaan sekuat yang dia dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadan. Dan yang ketiga, Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya siapa-siapa yang mai ke Masjid Aqsa yang dia bina ni, dia bertanggungjawab meletakkan batu asas pembinaan Baitul Maqdis ataupun Masjid Aqsa. Sekejap lagi saya akan pergi detail cerita pasal benda ni. Selepas siap dia bina Baitul Maqdis, Masjid Aqsa ni, dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, mintalah supaya siapa-siapa yang diizinkan engkau mai jijak bumi Masjid Aqsa, bumi Baitul Maqdis ini, la yuridu illa salah fihi, yang dia mai dengan niat yang satu. Dia nak sampai di bumi Masjid Aqsa, nak sampai di bumi Baitul Maqdis ni, nak semayang di atas bumi itu. Dia niat yang tu. Aku minta dekat Tuhan satu hari Allah bagi dekat aku satu peluang, aku nak sampai di Masjid Aqsa ni. Bila sampai sana, aku nak semayang di atas bumi Aqsa ini. Nabi Sulaiman kata, siapa-siapa di kemudian hari esok-esok ni, selagi tak kiamat, mereka berazam nak pergi ke Masjid Aqsa. Dan mereka sampai sana, mereka berazam nak semayang di bumi itu. Illa kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia kata, ya Allah, bagi satu reward, bagi satu hadiah dekat mereka yang mai ke Masjid Aqsa, yang sembahyang di atas bumi Aqsa ini, bagi satu hadiah dekat mereka. Hadiah apa? Mereka balik dalam keadaan mereka bersih daripada dosa. Jadi macam mana budak baru beranak keluar pada perut mak. Siapa minta ni? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia minta kat siapa? Dia minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cerita benda ni.
Nabi Muhammad cerita Nabi Sulaiman dialah orang yang bertanggungjawab meletak batu asas pembinaan Baitul Maqdis. Lepas siap dia bina semua, dia minta doa kepada Allah 3 benda. Nabi Muhammad cerita benda ni dan Nabi Muhammad kata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma thnatani faqad u'tiyahuma. Nabi Muhammad kata 3 dia minta, 2 Tuhan sudah bagi kat dia. Apa yang Tuhan bagi dekat Nabi Allah Sulaiman AS, Tuhan bagi apa dekat dia? Tuhan bagi dekat dia power. Dia boleh kontrol manusia. Tuhan bagi dekat dia power. Dia boleh kontrol jin. Tuan-tuan pernah baca dalam satu ayat. Surah Saba ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Sadaqallahul Azim, ayat 14 surah Saba. Balik cek sekali. Tuhan kata apa? Tak kala kami tetapkan kewafatan Sulaiman. Sekejap lagi saya nanti tunjuk ni dalam ni. Saya pun tak nak guna. Ni pertama kali ni insya-Allah nak guna. Tunjuk gambar saja saya lagi. Tunjuk gambar. Sekepin aja pun. Saja buat bagi takut buat main ni semua ni. Sekepin saja gambar nak tunjuk. Nabi Allah Sulaiman AS. Saya lagi dalam gambar tu kita nanti tunjuk spot dia, tempat kejadian ayat ni di mana. Nabi Allah Sulaiman AS, dia boleh kontrol manusia, dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol binatang dan dia boleh kontrol ni angin dan sebagainya. Matinya, wafatnya Nabi Allah Sulaiman AS ni wafat dalam keadaan duduk atas kursi, duduk pegang tongkat. Dia wafat, orang tak tahu kata dia wafat. Dia duduk steady atas bangku, duduk pegang tongkat. Siapa cerita ni benda ni? Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Mana Allah cerita benda ni? Allah cerita dalam surah Saba ayat 14. Allah kata, falamma qadayna alaihi al-maut. Apabila sampai masa kami wafatkan Sulaiman. Ma dallahum ala mautih. Tidak ada tanda-tanda kewafatan dia. Nampak dia steady duduk atas bangku, pegang tongkat. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Melainkan mai anai-anai makan tongkat dia, hak dia duduk pegang tongkat tu. Anai-anai makan tongkat. Makan, tongkat reput. Falamma kharra tabayyanatil jinnu. Bila tongkat dimakan anai-anai reput, kharra, tersungkuk Nabi Sulaiman AS. Bila Nabi Sulaiman AS tersungkuk jatuh kerana tongkat dia dah dimakan anai-anai, jin terkejut. Jin telah diperkulikan oleh dia untuk buat kerja. Jin ni buat kerja, duk beralih tengok Sulaiman duduk di bangku, duk pegang tongkat, nampak cengih. Mereka tak berani main-main. Mereka kata, bos duk tengok kita buat kerja. Tiba-tiba Nabi Sulaiman AS, tongkat dah dimakan anai-anai dan dia terbah, tersungkung. Baru jin sedang, awak dia jatuh. Pergi tengok, meninggal dah. Dah wafat dah Nabi Allah Sulaiman AS ni. Allau kanu ya'lamun al-ghaib ma labithu fil azabil muhin. Tuhan kata dalam surah Saba ayat 14 ni, jin kata apa? Kalaulah kami tahu dia dah mati dah, tak ada pasal kami nak pergi buat kerja jadi kuli dia, duk kena hina dengan dia. Tuan-tuan, dengan macam cerita Alfu Lailah wa Lailah, macam cerita 1001 malam. Dengar macam cerita hikayat sang kancil. Tapi ini cerita Quran.
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Allah dia buat main cerita-cerita yang sangat pelik ini. Allah buat main dalam Quran. Pasal Allah tahu dah akhir zaman manusia banyak nanti duk bercakap banyak. Akhir zaman manusia semakin ramai yang duk cakap banyak. Yang bila main hadis, dia nak pertikai. Sampai orang dah kata hadis sahih pun dia nak tolak lagi. Sampai dia tolak hadis sahih, dia kata, saya tolak ni pasal apa? Dia kata, pasal saya tahu Bukhari tolak lagi banyak daripada saya. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kedatangan orang-orang yang macam ini, awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu. Maka Allah buat mai cerita-cerita pelik ini dalam Quran. Supaya manusia yang suka-suka menolak hadis ini, tang sini mereka tersangkut. Walaupun hati kecil mereka rasa macam tak percaya ayat Quran. Tapi oleh kerana ayat Quran, dia kena percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata 3 benda yang Nabi Sulaiman minta. 2 Tuhan sudah bagi dekat dia. Tuhan sudah bagi dekat dia power sampai dia boleh kontrol semua makhluk ni. Dan Tuhan sudah bagi dekat dia satu kerajaan yang kuat. Sehingga kan Balqis tunduk kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam banyak-banyak hadis yang menceritakan tentang Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis ini, ada juga hadis-hadis yang dhaif dan dhaif jiddan, dan ada juga hadis yang mungkar. Di antaranya ialah hadis yang dhaif riwayat daripada Ibnu Majah. Dia kata an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب قالت فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة أو كما قال hadis itu hadis dhaif riwayat Ibnu Majah. Hadis dhaif ni kita boleh baca dengan syarat kita menerangkan status dia. Pasal apa? Kalau kita tak baca langsung, saat-saat kita jumpa dia dalam kitab mana-mana, kita duk ingat hadis itu sahih. Jadi bila kita dengar dan kita tahu, bila kita jumpa, kita tahu. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif ni apa tuan-tuan? Hadis dhaif ini hadis. Tetapi dia mempunyai beberapa masalah yang menyebabkan darjat dia turun daripada sahih, hasan kepada dhaif. Dalam hadis dhaif ni dia kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata man ahalla bi umrah min Baitul Maqdis. Isteri Nabi Ummu Salamah, dia kata Nabi bersabda, siapa yang ada di Baitul Maqdis dan niat nak buat umrah daripada Baitul Maqdis. Dia ada di Baitul Maqdis, dia niat nak buat umrah. Kanat lahu kafarah lima qablaha minaz dzunub, maka Allah ampunkan segala dosa dia. Begitu bunyi hadisnya. So hari ni kalau tuan-tuan tengok package umrah hari ni, semua syarikat buat macam ni. Daripada Malaysia, daripada Kuala Lumpur, kita akan masuk Jordan. Kita akan masuk Amman, Jordan. Daripada Amman, Jordan, kita akan masuk ke Baitul Maqdis melalui Jerusalem. Daripada sana, kita balik mai ke Amman dan kita terus masuk sama ada Jeddah ataupun Madinah. So, ada orang baca hadis ni. Dia kata kalau sekiranya kita daripada Baitul Maqdis, kita niat nak pergi buat umrah, habis semua dosa kita dipadamkan. Dia kata. Pasal apa? Pasal ini hadis dia. Ummu Salamah, bila dia dengar Nabi SAW kata macam tu, fakharajtu ay min Baitul Maqdis bi umrah. Dia kata oleh kerana Nabi kata lagu tu, maka aku pun buat. Daripada Baitul Maqdis, aku nak pergi buat umrah di Makkah. Tapi ulama kemudiannya mengatakan itu hadis dhaif. Satu. Yang kedua, hadis yang disebut sebagai hadis mungkar. Hadis ni sekali lagi kita baca tafsir Nurul Ihsan, dia bawa main hadis ni. Dan hadis ni adalah hadis mungkar. Daripada Maimunah
Maimunah ini adalah bekas jariah, bekas hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Maimunah jariah ataupun hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, aftina fi Baitul Maqdis. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ceritalah apa-apa dekat aku tentang Baitul Maqdis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ardul mahsyar wal munsyar. Hadisnya kata begitu. Maimunah, dia bekas khadam perempuan Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ceritalah apa-apa tentang Baitul Maqdis dekat aku. Kononnya, Nabi kata, yang dikatakan Baitul Maqdis itu, ardul mahsyar. Dia akan jadi bumi mahsyar esok ni. Kononnya begitu. U'tuhu. Nabi kita pilah ke sana. Tumpang hampa hidup, tumpang ada rezeki lebih, pilah ke sana. Pilah ke Baitul Maqdis tu. Fasallu fihi. Bila sampai sana, semayanglah di atas bumi itu. Di atas bumi Aqsa itu. Fa inna salatun fihi. Karena sesungguhnya sembahyang di situ ka alfi salah fi ghairi. Sama macam kita semayang 1000 kali di tempat lain. Hadis bunyi macam tu. Qultu, maka Maimunah ni kata dekat Nabi, ara'aita in lam astati' an atahammala ilaih. Maimunah kata, ya Rasulullah, kalau saya tak mampu, saya tak ada duit, ataupun bila time dah ada duit, saya dah huzung, tak larat untuk nak pi ke Baitul Maqdis, macam mana, apa yang saya boleh buat? Ada option lain? Kan, kita ni dalam hidup kita ni macam tu lah. Time kita tengah sihat, cergas, elok semua, duit tak ada. Dia mai umur kita dah mai 50, 55, duit ada, tak larat pula dah. Manusia punya putaran hidup. Kan? Masa sihat, masa cergas, masa mana pun boleh pergi, duit tak ada, tak boleh pergi ya. Anak sekolah dengan belanja yang tu, belanja yang ni, kira tak cukup lah. Kira tiap ujung bulan defisit. Tahu defisit? Defisit ni belanja lebih daripada duit. Defisit, dia kata. Dia dah main umur 50, 55, 60 pencen dengan dapat gratuiti, dengan duit pencen. Anak pun dah besar-besar, semua dah pergi kerja sendiri dah. Duit banyak, nak pergi tak boleh pula dah. Dengan gout kena, dengan kencing manis pun ada, dengan jantung pun dah pasang stand dah. Dah apa semua. Dia kata, Haji, jom Haji, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis apa? Dia kata, aku nak pergi Padang Serai pun pernah dah lah ni. Manusia. So, kadang perempuan Nabi SAW, jariah ni, dia tanya Nabi. Nabi habang dekat dia, Baitul Maqdis ni satu tempat yang bagus. Nabi kata pula, u'tuhu, pi, jangan tak pi ke Baitul Maqdis ni. Fasallu fihi, kalau sampai sana semayang dalam Masjid Aqsa tu, jangan lepaskan peluang itu. Pasal apa? Pasal hang semayang sekali dalam Masjid Aqsa, sama macam 1000 kali semayang di tempat lain. Bila Maimunah ni dengar, benda ni impress. Dia rasa impress. Dia rasa macam nak pi. Tapi apakan daya, duit tak ada. Maka Maimunah kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya tak mampu pi atas kekangan duit, ataupun atas kekangan kesihatan, saya tak sihat dan sebagainya, ada tak peluang lain yang saya boleh dapat tu, seumpama tu punya tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fatuhdi lahu zaitan. Nabi kata, kalau tak boleh pi tak apa, kalau ada orang nak pi, kirim dekat depa duit ke, minyak ke, whatever. Kirim, suruh orang yang nak pi tu bawa benda tu pi. Yusraju fihi, supaya dengan duit yang kita bagi, dengan minyak yang kita bagi tu, boleh digunakan untuk nyalakan api, nyalakan lampu di Baitul Maqdis itu. Tak boleh pi, ada orang nak pi. Han nak pi Baitul Maqdis ke? Han nak pi Baitul Maqdis sekali dengan umrah ke? Nah, bagi RM50 kat dia. Buatlah apa-apa di sana sebagai sumbangan kita untuk Baitul Maqdis. Begitu hadis dia. Faman fa'ala dhalik fahuwa kaman atahu. Kononnya Nabi kata, siapa buat macam tu, dia sama macam pi ke sana. Bila ulama kaji hadis ini,
didapati hadis itu mungkar. Hadis mungkar. Maknanya bukan hadis yang boleh diguna pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi afdalu min alfi salah fi ma siwa. Yang hadis sahihnya apa dia? Nabi kata, siapa sembahyang di masjid aku ni masjid apa? Masjid Nabawi. Pahala dia sama macam 1000 sembahyang di tempat lain. Jadi, yang kata pahala 1000 sembahyang tu di masjid mana? Masjid Nabawi, bukan Masjid Aqsa. Itu yang hadis sahih kata, illal masjidal haram. Nabi kata, melainkan kalau berpeluang pergi sembahyang di Masjid Haram, di Makkah. Wa salatun fil masjidil haram, sembahyang di Masjid Haram itu afdal min 100,000 salah. Lebih baik daripada sembahyang 100,000 kali di masjid-masjid lain. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun yang kita nak bagi tahunya ialah apa? Yang dikatakan Masjid Aqsa ini adalah satu tempat yang baik dan hebat dan disebut oleh Allah dalam Quran akan keberkatan dia. Tak baca kitab lagi? Cerita lagi sikit lagi. Masjid Aqsa. Saya lagi baru kita masuk kitab. Masjid Aqsa juga dipanggil Masjid Qibli. Qibli daripada perkataan qiblah, qiblat. Masjid Aqsa itu juga dipanggil Masjid Qibli. Pasal apa dipanggil dia Masjid Qibli? Pasal dia menjadi qiblat pertama umat Islam sebelum daripada perintah beralih menghadap ke Masjid Haram. Maka oleh kerana itu dipanggil juga dia dengan nama Masjid Qibli. Masjid Aqsa juga dipanggil Masjid Qibli, juga dipanggil Al-Jami'ul Aqsa. Al-Jami'ul Aqsa. Masjid Jami' Al-Aqsa. 3 nama. Dan ada lagi orang bubuh nama-nama lain. Dia terletak di satu kawasan yang dipanggil Old City. Satu bandar lama. Cikgu Zamri tolong saya. Old City. Itu di kawasan Jerusalem. Kita tengok gambar ni dulu. Saja saya pun tak pernah guna ni. Kat nak maghrib dah telefon Cikgu Zamri ni, kata, cikgu bolehkah kita kejut dia sikit malam ni? Ambil masjid Aqsa atas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa makna Aqsa? Aqsa makna dia jauh. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Aqsa dalam surah Yasin? Dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kan kita dah baca Yasin, dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah mai daripada Aqsal Madinah. Aqsal Madinah maksudnya apa? Daripada ujung bandar yang jauh. Aqsa maksud dia jauh. Nabi Muhammad dibawa dalam Isra' dan Mi'raj. Nabi diisra'kan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, ke satu tempat yang Aqsa, yang jauh daripada Mekah. Jauh ni maksud dia apa? Maksudnya kalau naik unta, sebulan perjalanan baru sampai ke Masjid Aqsa. Maka kerana tu Allah guna perkataan tu dalam Quran. Yang kata Masjid Aqsa ni, Allah guna dia di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia terletak di Baitul Maqdis Timur. Okey, dia terletak di Baitul Maqdis Timur. Kawasan ni jadi rebutan, berebut di antara 3 agama Ibrahimi, dia panggil. Islam, Yahudi, Kristian. 3 nak ni, kawasan ni. Dia jadi satu kawasan golden triangle dari segi agama.
Islam ada cerita dia di situ, Yahudi ada cerita dia di situ, Kristian pun ada cerita dia di situ. Tiga-tiga agama ni tertumpu cerita di situ. Islam, dia panggil Al-Haram Al-Sharif. Ni, tuan-tuan yang kata Masjid Aqsa tu, bukan hak ketui hitam tu. Dia ada satu kubah kuning, bertentang mai balik ni, hak kubah hitam tu, kita kata itu Masjid Aqsa. No, sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat yang kita nak baca saat lagi, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, bukanlah masjid hak kubah hitam tu. Tapi yang dimaksudkan dengan Masjid Aqsa itu ialah the whole area. Semua area yang bertembok tu. Semua tu dimaksudkan oleh Allah sebagai Masjid Aqsa. Maknanya mana-mana part di bahagian dalam tembok tu, kalau kita semayang, kita dapat janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ingat tak Nabi Sulaiman minta berapa dekat Tuhan tadi lepas dia siap buat Baitul Maqdis? Dia minta 3. Satu, dia minta apa? Dia minta power. Allah bagi dekat dia power seumpama power Tuhan. Yang kedua, dia minta apa? Kerajaan yang kuat. Yang ketiga, dia minta apa? Dia minta siapa yang sampai ke Masjid Aqsa, semayang di situ, bersihkanlah orang itu daripada segala dosa dia, sehingga dia jadi macam satu budak baru beranak, baru keluar daripada perut mak. Di mana ni yang kata semayang, siapa-siapa yang sampai dan semayang di situ, dia mendapat janji bersih diri daripada dosa? Di mana? Di mana-mana bahagian dalam kawasan Pak Sagi itu. Bukan di Masjid Aqsa yang kubah hitam tu sahaja. Di mana-mana bahagian. Semua tu dipanggil Aqsa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kawasan tu, keluasan dia 35 ekar. Kawasan tu seluas 35 ekar. Di sini ni cerita Masya Allah cukup punya banyak. Saya boleh tunjuk dah di situ. Stop tekan ni. Okey. Sorry mana? Okey. Depan ni teknologi tinggi sungguhlah, ya Allah. Susah lah pula. Yang ni senang. Okey, yang ni kita erti guna. Tuan-tuan tengok belah situ. Okey. Dia tulis apa situ? Golden Gate. Okey. Golden Gate. Nampak? Kalau kita pi umrah ziarah Baitul Maqdis, kita akan masuk daripada area Golden Gate ni. Nampak? Sebelum Golden Gate ni, sebelah luang tu, sebelah luang tembok, Golden Gate ni dia duduk di sebelah timur Baitul Maqdis. Timur. Situ dia panggil timur. Okey? Di situlah terletak kawasan perkuburan. Dan 2 sahabat besar ada kubur di sana. Satu, Ubadah bin Samit. Kubur di situ. Satu lagi, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhumah. 2 orang sahabat ni, cerita yang tu panjang, tak macam kita teruk malah ni kalau cerita yang tu pula. Kubur daripada di sana. Kita akan turun baik di sana, kita akan masuk daripada pintu yang kata Golden Gate tu. Masuk saja, kita jalan sikit saja, kita akan sampai di satu tempat yang dipanggil Kursi Sulaiman. Di situlah spot ayat yang kita baca tadi. Nabi Sulaiman duduk atas bangku, duduk pegang tongkat, duduk tengok jin yang disuruh buat kerja, dan dia wafat dalam keadaan duduk. Siapa pun tak sedang pasal nampak dia macam steady. Tiba-tiba dia tersungkuk kerana tongkat dia dimakan anak-anak. Barulah semua orang sedang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sudah wafat. Kejadian dia di situ. Selepas daripada Golden Gate tu, dia ada satu tempat dia panggil Kursi Sulaiman. Ambil sempena tempat Nabi Sulaiman wafat ketika duduk di atas bangku. Hari ni kalau tuan-tuan pergi, dia cuma tulis saja tempat tu Kursi Sulaiman. Tapi hari ni sudah jadi sekolah
Dia panggil girls school. Sekolah budak-budak perempuan. Di situlah ni. Okey. Dan kemudiannya kita akan masuk ke yang ni dia panggil Kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah. Satu kubah yang di bawah kubah itu ada batu besar. Di bawah kubah itu ada batu besar. Batu apa tuan-tuan tu? Batu tempat Nabi SAW semasa peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi step atas batu tu untuk naik atas burak, untuk terbang melepasi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehinggalah sampai di satu tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Di mana benda tu berlaku? Di Kubah Sakhrah ni, yang kubah kuning ni. Dulu dia satu batu. Dan kalau mengikut cerita satu ulama besar yang terkenal, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Oh tuan-tuan, kalau rajin duk baca kitab yang bermacam-macam, tuan-tuan akan jumpa nama ni, Ibnul Arabi. Dia ni orang Andalus, orang Spain. Hari ni orang Spain, Spanyol. Dia bermazhab Maliki dan dia fiqh Maliki. Ketika dia mengajar dan mensyarahkan hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Ibnul Arabi sudah cerita ni, cerita batu ni, batu terapung ni. Ibnul Arabi cerita. Kalau tuan-tuan baca siapa dia Ibnul Arabi, tuan-tuan tidak mungkin boleh kata dia bohong. Pasal dia bukan orang jenis bohong. Ibnul Arabi kata dia sampai di sana, dia tengok kebesaran Allah. Dia kata ada seketul batu yang huge, yang besar, terapung, tidak bersentuh bumi di semua keliling dia. Dia kata. Ibnul Arabi cerita dalam kuliah dia ketika dia mensyarahkan hadis dalam kitab Al-Muwatta. Dia ni beranak tahun 1076 Masihi. Ini cerita 1000 tahun dulu, 900 tahun dulu punya cerita. Dia kata dia sampai di sana ketika itu belum ada apa binaan lagi dan dia dapat melihat batu tu tidak sentuh mana-mana bahagian bumi, dia kata. Saya ambil petikkan kata-kata Ibnul Arabi. Dia kata batu besar di Baitul Maqdis itu salah satu daripada tanda kebesaran dan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia kata. Batu itu dia kata terapung-apung sendiri di tengah-tengah Masjid Aqsa. Tuan-tuan, ini yang dikatakan Kubah Sakhrah. Sebelah dia ni, tuan-tuan tengok sebelah ni. Dia ada satu benda seumpama binaan Kubah Sakhrah. Okay, yang tu Kubah Sakhrah, tepi dia tu. Ada satu kecil punya, tapi binaan sama macam Kubah Sakhrah. Yang tu dia panggil Kubah Silsilah, dia panggil. Kubah itu dibina untuk dijadikan center point. Seluruh kawasan Aqsa ni, yang kata pagang bertembok ni, di situ menjadi center point dia. Kalau pergi utara, selatan, timur, barat, situ center dia. Maka dibina satu seumpama macam Kubah Sakhrah, kecil saja, sebagai nak tunjuk kata itulah center point kepada Masjid Aqsa. Okay. Tu, yang kecil, tepi tu. Okey. Ibnul Arabi, bila ni dalam syarah dia, ketika dia mengajak kitab Muwatta, dia cerita benda ni. Dia kata dia sampai di sana, dia tengok satu batu besar yang terpisah daripada bahagian bumi di semua tepinya. Tiada yang memegangnya, melainkan Allah, Tuhan yang memegang langit daripada jatuh ke bumi. Dia kata bila dia tengok macam tu, pam kata mai dalam hati dia. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, God is great. Tuhan maha besar. Batu ni tak jatuh. Pasal apa? Pasal yang memegang dia Allah, yang memegang langit yang besar. Ibnul Arabi kata macam tu. Tuan-tuan balik sekali lagi, masuk cek tengok siapa dia Abu Bakar Ibnul Arabi ni. Tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan akan tahu dia tidak berbohong. Dia kata puncak yang menjadi tempat pijak Nabi ketika nak naik burak itu
condong, dia kata. Batu tu dia tak duduk sama macam tu. Dia condong lagu tu. Dia condong sebelah, dia kata. Dia cerita macam tu. Kemudian kata Ibnul Arabi lagi, dia kata, aku takut nak pergi lalu di bawah batu itu, dia kata. Dalam kuliah dia ni, kepada anak murid dia ramai ni, dia kata, aku takut nak pergi lalu di bawah batu tu. Kerana aku rasa aku satu orang yang banyak dosa. Aku takut kalau aku lalu, tahkah batu tu empat aku. Ibnul Arabi kata macam tu. Tapi kemudiannya, dia kata ke anak murid dia, kemudiannya aku beranikan diri aku masuk di bawah batu itu. Allahu Akbar, dia kata, aku dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala apabila aku tengok di setiap keliling batu itu, tidak ada yang menyentuh bumi. Dan tidak ada mana bahagian pun yang bersentuh, melainkan semuanya renggang. Ada yang renggang sikit, ada yang renggang banyak, dia kata. Maknanya apa? Kubah ni, yang kata kubah Sakhrah ini, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa. Jadi kalau kita ni ada rezeki, sampai di sana, tak usah duduk bergulintang tu ke, tak usah duduk nak bergantung, nak mendagu di batu tu. Cuma just nak abang kata, tanda kebesaran Allah. That's it. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok tepi bawah ini. Ni kitab tak baca lagi ni. Tuan-tuan jangan ingat kata tak baca kitab malam ni. Baca insya-Allah. Tapi bagi nampak dulu yang kata Masjid Aqsa kompleks dia tu apa benda. Tuan-tuan tengok. Yang ni yang kata Kubah Sakhrah. Sini Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni masa Nabi sampai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tak ada lagi. Tak ada dalam rupa masjid macam tu. Okey. Masa Isra' dan Mi'raj, Nabi mai kot ni. Tuan nampak ni, ini Masjid Aqsa. Straight mai balik ni. Dia tulis apa? Gate Morocco. Gate Morocco. Dia tulis di situ. Itulah pintu yang Nabi masuk ketika Nabi mai dalam peristiwa Isra' daripada Mekah. Nabi mai ke Baitul Maqdis. Nabi masuk ikut sini. Hari ini dinamakan, masa tu tak ada lah, Gate Morocco ni tak ada. Kemudiannya diberi nama Gate Morocco. Tapi Nabi masuk daripada sini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia pergi ke Baitul Maqdis untuk nak kontrol Baitul Maqdis, Umar juga masuk daripada arah itu. Arah yang Nabi masuk ketika Isra' dan Mi'raj. So Umar tahu, kata Nabi masuk kot tu, Umar masuk ikut jalan Nabi masuk. Sayangnya, sahabat-sahabat dekat Nabi ni, mereka akan buat exactly macam Nabi buat. Bukti sayang kepada Nabi ni, mereka akan buat macam Nabi buat. Masuk ikut situ. Dan hari ni, dijadikan satu pintu di sana, dinamakan Gate Morocco. Dan dia menjadi laluan non-Muslim untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Orang Islam tak boleh masuk kot tu. Nampak tak? Mereka ambil tahu tak tentang sejarah hak sebenar ni? Yes, Yahudi tahu lebih daripada kita tahu. Pasal apa kata mereka tahu lebih daripada kita tahu? Pasal kita baru tahu malam ni. Kita baru tahu malam ni. Yahudi tahu lama dah. Maka dengan kerana tu dia jadikan di situ special gate. Pintu masuk special untuk non-Muslim saja. Laluan Nabi masuk masa Isra' Mi'raj, laluan yang Umar Al-Khattab masuk pada masa dia nak masuk tawan Baitul Maqdis, laluan itu orang Islam dinafikan hak untuk masuk ikut situ. Bahkan dia jadikan itu satu-satunya gate untuk non-Muslim masuk. Di situ. Okey. Bila masuk saja di situ, di sini dia panggil apa? Masjid Buraq. Masjid Buraq. Di situlah Nabi tambat Buraq. Buraq ni apa tuan-tuan? Menantang hak Nabi naik seumpama kuda. Kecil daripada himar, besar daripada bagal. Nabi naik daripada Mekah, mai ke Baitul Maqdis, Nabi naik Buraq. Buraq ini sekali kenjoi. Tahu kenjoi? Sekali loncat, sejauh mata memandang. Bila sampai di sini, Nabi tambat Buraq dia di situ. Tempat tambat Buraq itu kononnya sampai hari ini ada lagi tempat cakok tu.
Kononnya, wallahu alam sejauh mana betul besi itu besi tempat Nabi cakok dulu. Tapi hari ni pun mereka claim kata di situlah Nabi tambak dulu. Wallahu alam. Kemudian Nabi sembahyang. Di sini dinamakan Masjid Burak. Nabi sembahyang di situ. Mengimamkan para anbiya dan juga para malaikat dan sebagainya. Nabi sembahyang di situ. Lepas selesai Nabi sembahyang, Nabi keluar tu, Jibril tunggu Nabi. Tuan-tuan boleh rojok di dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Bila Nabi keluar saja, Jibril duk tunggu. Jibril bagi dekat Nabi dua. Satu, arak. Satu lagi, susu. Nabi pilih susu. Dan Nabi pilih susu, bismillah minum. Jibril kata, kamu pilih fitrah. Dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahihain, Bukhari Muslim pun ada, di dalam Muslim saja pun ada cerita benda ni. Nabi pilih susu dan Nabi minum susu. Daripada sinilah bergerak mai ke Kubah Sakhrah ini dan lagi sekali naik Burak, naik ke langit 1, langit 2 sampai ke langit ke-7. Kemudian Jibril stop dekat tu ya, dekat Sidratul Muntaha. Seterusnya Nabi saja yang melepasi Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita nanti baca hadis detail dia di dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan sekali lagi. Ini yang dikatakan kompleks Masjid Aqsa yang menjadi rebutan tiga agama. Pihak United Nations, Bangsa Bersatu, melalui UNESCO telah mengisytiharkan semua area ini sebagai kepunyaan bangsa-bangsa bersatu. Sebab nak elak daripada jadi tumpah darah, berebut dan sebagainya, isytiharkan sebagai duduk di bawah kuasa bangsa-bangsa bersatu. Manakala masjid ini, Masjid Aqsa ini, duduk di bawah kekuasaan wakaf kerajaan Jordan dan beberapa Islamic state yang lain. Duk jaga di situ. Tapi Yahudi, macam yang kita tahu, United Nation ke, UNESCO ke, apakah, dia kata hampa simpan ke hampa. Dia kontrol semua sekali. Dia ambil semua kawasan itu menjadi kawasan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah satu cerita malang yang menimpa umat Islam seluruh dunia. Hari ini, ni tani tak abang lagi ni. Kalau kita kita ziarah masjid, tempat yang dikatakan Kubah Sakhrah ini, dia macam platform tinggi. Kita turun anak tangga ni, sampai dataran landai ni, kita nak mai ke Masjid Aqsa. Tapi kalau kita kona pergi sebelah kanan, di sini start bazar, tempat shopping. Ada di situ. Kita masuk saja, kena pegang poket. Apa boleh beli, modok beli tuan-tuan. Lepas kita melepasi kawasan bazar ni, di sini kita akan jumpa satu checkpoint tentera Yahudi. Kita kena lalu tu, macam kita duduk lalu di airport tu, masuk dia bunyi tet, tengok khabar, tengok kunci kereta duduk dalam poket. Tang ni, lepas daripada laluan bazar ni sampai di ujung, jumpa security checkpoint Yahudi. Lepas pada tu, baru kita boleh keluar balik ni. Keluar daripada kawasan kota ni, di sini ni. Berdempek ni. Balik sini Masjid Burak. Balik sini, dia panggil Wailing Wall. Ataupun Morning Wall. Morning bukan morning pagi. Morning ni. Raya menangis ni. Yahudi nanti duk berhimpun ramai dekat tembok ni. Kerana ini, mereka claim sebagai tempat suci mereka. Mereka pergi dekat tembok tu, mereka duk angguk, duk teriak, duk apa tu. Di sinilah tempat dia. Di sini tempat dia. Dinding ni, Wailing Wall ni, dengan Masjid Burak ni, sharing, begitu. Lepas daripada tu, di sini kita akan tengok ni, kawasan-kawasan ni, luar pagar balik ni, balik tembok luar ni, di sini semua kawasan yang mereka kata, mereka tengah duk buat arkeologi punya kerja. Duk korek, apa benda mereka cari pun tak tahu. Whatever it is, Yahudi claim kata di kawasan ini dulu mereka kata ada kuil mereka.
Kuil pertama mereka dan kuil kedua mereka. Kononnya pada zaman silam dulu dibina di kawasan ini. Dan mereka bercadang untuk nak bina kuil ketiga mereka di sini. Bila? Tak tahu. Tapi mereka habang dah. Dan selepas daripada kita, balik sini tak abang lagi. Ini kena abang juga ni. Balik ni. Ni tahun ni. Daripada Kubah Sakrah kita turun nak main Masjid Aqsa ni. Kalau kita pergi ke belah kiri. Dia tulis apa abang tu? Musalla apa? Marwani. Musalla Marwani ni tuan-tuan, dia tak boleh akses, dia tak boleh masuk daripada sini. Dia kena masuk daripada depan ni. Masuk ni anak tangga turun. Basement. Kawasan bawah tanah. Punya luas. Kita tak sangka. Kita turun tu, tengok satu kawasan kapet merah tempat semayang ni. Luas. Lagi duk pi, lagi ada, lagi duk pi, lagi ada, lagi duk pi, lagi ada. Sampailah belah ujung ni. Bawah tanah. Di atas tak nampak. Sampai belah ujung ni, kita akan sampai satu tempat. Di tempat itu, ada batu yang melengkung. Ada batu yang mengikut ceritanya. Nabi Allah Isa alaihi salam dibesarkan di situ. Suhat batu lengkung tu tempat mak dia, Maryam mandikan dia. Semua tu ada di kawasan bawah tanah di sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata Masjid Aqsa ni is very historical. Sangat-sangat bersejarah. Setiap jengkai bumi dia ni ada cerita dia. Dan ulama-ulama Islam di sana, macam mana di Madinah juga, mereka buat pemetaan semula. Peta. Nak boleh tahu tu, di mana, spot mana, tempat mana, apa peristiwa dia, dibuat semula pemetaan itu oleh ulama-ulama yang dipercayai di sana. Dan hari ini, mereka tandakan dengan kubah-kubah macam-macam. Yang tiap-tiap satu tempat itu ada ceritanya, sama ada berkaitan dengan Nabi SAW Isra' Mi'raj dia, ataupun berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, ataupun berkaitan dengan apa-apa benda yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Saya alhamdulillah sampai sekali teringin nak pergi lagi sekali. Maklum saja tuan-tuan, bila kita pergi kali pertama ni dia blur. Tahu blur? Kelabu. Jadi macam budak sekolah rendah, cikgu bawa api Tanjung Bunga. Jadi gitu. Sampai cikgu tak sampai dah, turun meneru, turun tu tengok laut nak terkam binu. Tak tahu apa ikut. Untuk tu apa sama. Bila pergi tempat ni pertama kali, jadi tak nampak. Tapi kalau sekiranya orang nak bawa kita pergi tu, dia tunjuk hak ni dulu kat kita, dia cerita benda ni dulu kat kita, sehingga kita dah overview dah tempat kita nak pergi tu, by the time kita pergi esok, kita tak jadi kelang kabut lagu tu. Kita sampai, dia kata ingat dah hari tu, hak saya terang hari tu, ingat dah yang saya tunjuk gambar rajah tu, ingat dah saya abang kata masuk kod ni. Kita connect balik dengan maklumat yang kita dapat sebelum pergi. Lebih membawa manfaat dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama dengan kursus haji. Kalau kita ni duk pergi kursus haji, Masjid Simpang 4 Matang Buluh buat pun kita mai, Masjid Silogok buat pun kita pergi, buat di Masjid Badawi pun kita sampai, mana masjid buat kita ada. Tapi sampai hari nak pergi, so duk tak tahu punca lagi. Pasal apa? Cara kawan hak duk bagi kursus tu terang kat kita, dia tak visualize benda ni. Dia tak bagi kita nampak ni, aku nak pergi buat haji ni, nak pergi buat apa, nak buat macam mana, flow dia macam mana. Mekah nak pergi Arafah, Arafah nak main Muzdalifah, Muzdalifah nak main Mina, Mina nak balik main, nak tawaf ifadah, tawaf rukun dan sebagainya. Sampai dah nak pergi haji esok dah. Tanya lagi, telefon Ustaz, ni nak tanya. Ni saya esok nak turun lah pun. Okey, bagus, alhamdulillah. Kata jangan lupa doa kat saya. Tak apa, doa tu tak apa, ni nak tanya. Duk kelabu ni. Kita kata nak tanya apa? Dia kata ni, Allah, saya itu macam rasa faham dah. Mereka ni buat bagi saya serabut balik. Kita tanya serabut apa? Dia kata macam pergi buat haji ni Ustaz. Dia kata, macam okey Ustaz. Dia rumah okey tu kita dah kalau lah. Okey Ustaz. Lah macam ni Ustaz. Kita daripada Arafah. Okey Ustaz. Lepas dia rumah okey banyak kali. Nampak? Tu dia baru nak susun balik. Esok nak turun. Ni baru duk susun balik. Lepas daripada Arafah kita nanti pergi Muzdalifah kan Ustaz.
Ya, betul kita kata. Okey Ustaz. Jadi daripada okey tu makna dia clear tu. Okey. Daripada Muzdalifah, depa kata bas nanti tinggal. Lepas tu bas nanti mai balik nanti bawa kita nak pi Mina kan Ustaz. Kata betul pi Mina. Okey Ustaz. Bila sampai di Mina, dia kata kita pagi-pagi tu apa cerita pun kita pi melontak Jamrah Aqabah saja kan Ustaz. Kita kata ya betul. Jamrah Aqabah ni hak ujung balik nur sekali kan Ustaz. Kita kata betul. Okey Ustaz. Lepas daripada kita melontak Jamrah Aqabah, kita nanti bercukong kan? Dia kata. Kita kata ya, betul. Okey, jadi makna bila kita bercukong, kita sudah tahalul awal kan? Dia kata. Kita kata ya, betul, correct. Okey. Lepas tu Ustaz, katalah kita lepas daripada melontak Jamratul Aqabah, kita bercukong, lepas tu kita nak terus balik Mekah. Boleh tak boleh? Kita kata boleh, tak ada masalah. Okey Ustaz, kalau kita dah balik, okey tu nampak berapa kali dah. Kita dah sampai Mekah, kita tawaf, dia kata. Tawaf tu dia panggil tawaf rukun kan? Kita kata ya betul. Dan lepas tawaf rukun kita sa'i kan? Correct, kita kata sa'i. Okey. Lepas sa'i nak cukong lagi tak? Dia kata. Nampak tak? Nampak tak? Dia kata, pasal apa? Pasal duk pergi umrah 3 kali dah sebelum haji ni, tawaf sa'i cukong. Baik, now dia kata tadi lepas melontak Jamratul Aqabah dah cukong dah. Darah tu pun tak kering lagi, duk meleleh lagi. Dia kata turun pergi Mekah, tawaf sa'i nak cukong lagi tak? Nampak tuan? Soalan itu kita tahu dah, Syekh ni kelabu asap lagi. Kita orang tanya ni kita boleh tahu dia ni kelabu dia berapa persen kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Nampak tuan? Inilah cerita dia. Pasal apa? Pasal sebelum dia pergi, dia tak overview betul-betul ibadat ni. Dia rasa macam dia faham. Tapi bila sampai sana, rupanya tak apa nak faham. Belum cerita habis dah semua dah. Nak bertolak keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Lepas itu, tawaf. Wadang. Lepas tawaf wadang, duk tunggu bah. Duk tunggu bah untuk nak pergi Madinah. Ataupun untuk nak pergi Jeddah, untuk nak fly balik. Dalam pada duk tunggu tu, telefon lah ni semua ada kamera. Sambil duk tunggu, selfie satu. Buat lagu tu, saya buat peace. Mai satu orang kata, hang duk ambil gambar ni. Hang tawaf lagi, tawaf dah. Lepas tawaf hang duk ambil gambar, hang kena kambing seekor. Punggah dia kata. Betul ya? Dia kata, betul ke? Tak tahu aku pergi kursus dulu, dia faham bang. Kalau dah lepas tawaf wadang, tak boleh dah ambil gambar kambing seekor. Dia mula ketang. Dia sejuk kaki, sejuk tangan. Dia pergi tanya kawan bilik dia. Kawan bilik dia kata, kambing seekor. Allah. Dia kata. Dia duduk main ketang. Tak betul-betul kena tak kena? Yang tu tanya orang lain. Jangan tanya saya. Nampak ada? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum pi, kita mau clear benda ni. Pi sana, kita nanti jumpa mufti ni cukup ramai di sana. Mufti ni cukup punya ramai di sana. Satu mufti kata lagu ni, satu mufti kata lagu ni. Dia bagi kita pening ya. Hak kita buat cantik dah tu. Mai last dah lepas tawaf wadak, kita jadi rapla balik. Nampak tuan-tuan? Bagi clear benda-benda ni semua. Macam itulah tentang cerita Masjid Aqsa ni. Kita nampak apa benda betul-betul jadi di situ. Takat dulu kita baca kita. Boleh? Baik, kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masuk tafsir surah Al-Isra. Tafsir surah Al-Isra. Dia kata surah Al-Isra ataupun surah Asra. Ini adalah surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di Makkah. Okey. Ada 111 ayat. Surah Al-Isra yang kita nak baca ni ada 111 ayat. Daripada 111 ayat itu, 103 turun di Makkah. 8 ayat turun di Madinah. So, 103 ayat Makkiyah, 8 ayat Madaniyah. Cuba kita baca. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okay. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu juzuk malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis.
Ni yang kita cerita tadi ni. Daripada Makkah, Allah bawa Nabi Muhammad naik burak mai ke Baitul Maqdis. Makna Aqsa ialah jauh. Kita abang tadi. Aqsa tu makna dia jauh. Masjidil Aqsa maknanya masjid yang jauh. Jauh maksudnya apa? Jauh dari Makkah. Begitu. Okey. Sebulan perjalanan dari Makkah. Kalau betul-betul naik kenderaan, naik unta, nak berjalan, nak bergerak daripada Makkah, nak pergi ke sana, sebulan masa untuk sampai di Masjid Aqsa. Firman Allah, Allazi barakna haulah. Baitul Maqdis, yakni yang telah kami berkati akan sekelilingnya. Itu dia. Tadi ni area yang Pak Sagi kita tunjuk tadi itu bumi yang diberkati. Kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan check in hotel, dia tulis di dinding tu. Dia tulis Al-Ardul Muqaddasah. Dia tulis Al-Ardul Muqaddasah. Bumi yang suci. Dia tulis itu. Kita doa ada di atas bumi yang suci selepas daripada Makkah dan Madinah. Begitu. Dengan dia kata sungai, pokok kayu, buah-buahan dan sebagainya. Dan juga ada di sana kubur para anbiya dan juga kiblat pertama kepada umat Islam dan para anbiya dulu. Dan juga, tuan-tuan dengar, dan juga bumi itu mahsyar hari kiamat. Dia tulis di sini. Tadi kita beritahu apa? Hadis yang kata bumi itu mahsyar, hadis apa? Hadis mungkar, kita kata. Tengok masuk dalam kitab ni. So, bila kita dah tahu yang tu, bila kita baca, and then kita notice, okay, benda ni tidak sahih. That's it. Okay, baik. Dia kata, dan sebaik-baik tempat, kemudian daripada Makkah dan Madinah. Selepas daripada Makkah, lepas daripada Madinah, sinilah bumi yang sangat baik. Di atas muka bumi Allah ni. Begitu. Firman Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami, yakni Allah, memperlihatkan kepada Muhammad segala tanda kudrat kami yang ajaib itu. Tuhan bawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra. Isra ni daripada Mekah mai Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha. Allah bawa Nabi Muhammad daripada Mekah ke sini Isra, daripada Baitul Maqdis naik ke atas Mi'raj. Tujuan dia apa? Linuriyahu min ayatina. Supaya Allah nak bagi Nabi nampak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Mantap iman. Nabi SAW yang memang dah mantap ni, Allah perkejap lagi dengan diperlihatkan benda-benda ni. Kita hari ni tak boleh pergi sampai level tu, tapi kita boleh sampai di bumi Aqsa ini. Kita boleh sampai dan kita boleh dengar cerita bumi itu. Dan mudah-mudahan dengan itu, iman kita jadi mantap. Begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat mendengar akan perkataan nabinya. Allah dia cukup dengar apa yang Nabi kata. Tuan-tuan, Allah pindahkan kiblat daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Makkah. Di antara sebabnya pasal apa? Di antara sebabnya, Quran ada cerita. Sebab Nabi SAW sendiri, hati dia nak supaya Mekah itu menjadi kiblat. Tapi oleh kerana Allah perintahkan Baitul Maqdis ini menjadi kiblat, maka Nabi terima. Walaupun Nabi terima Baitul Maqdis jadi kiblat, tapi hati Nabi ni dia nak supaya Kaabah tu jadi kiblat. Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah cerita benda ni dalam Quran. Allah kata apa? Aku melihat engkau duk langut-langut tengok ke atas. Tuhan kata, aku tahu hang nak supaya kiblat itu pergi ke Kaabah di Mekah. Maka dengan itu Tuhan kata, aku pindahkan ke Mekah. Nampak tuan? Macam mana sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lagi dia kata Allah amat melihat akan segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kurnia Allah akan nikmat ke atas Nabi dengan Isra dan Mi'raj itu.
Allah bagi reward kepada Nabi. Isra' Mi'raj ni berlaku bila tuan-tuan? Selepas Nabi kena musibah bertimpa-timpa. Nabi kematian siapa? Orang yang paling dia sayang masa tu siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Tak ada bahasa yang boleh menceritakan sayang Nabi kepada Khadijah ni. Tak ada perkataan boleh habaq. Khadijah, selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa-siapa pun. Pengorbanan yang Khadijah buat ni kerana Nabi tak akan lupa seumur hidup dia. Khadijah lah satu-satunya isteri yang bagi anak kepada Nabi ni. Anak ni segala, Fatimah segala, Ruqayyah segala, semua ni anak kepada Khadijah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala wafatkan Khadijah. Remuk redam hati Nabi. Bukan Nabi tidak boleh terima takdir Allah, tetapi Nabi kehilangan bukan saja isteri, bukan saja orang yang dia sayang, tetapi Nabi hilang orang yang paling faham dia selama ini. Orang yang bukan sahaja habis masa, bukan sahaja habis duit ringgit dan segala-galanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula Nabi menerima pula kewafatan pak penakan dia yang dia cukup sayang. Siapa dia? Abu Talib. Dalam keadaan sedih macam ni, Nabi pergi ke Taif. Apa Nabi kena di Taif? Nabi disambut dengan ketir batu oleh penduduk Taif. Dalam keadaan sedih, gundah gulana ini, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan tujuan supaya Nabi terhibur daripada kesedihan yang bertalu-talu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang melengkapi berhimpun dengan anbiya, sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menjadi imam. Nabi sampai di sana, Nabi sembahyang. Tadi kita tunjuk gambar dekat apa tadi? Dekat Masjid Burak. Nabi jadi imam, sembahyang dan mengimamkan anbiya lain semua. Maka kurnia Allah atas nikmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra' dan Mi'raj itu dibawa naik ke langit melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dan bermunajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang akan daku akan Burak. Ni Nabi cerita. Yang ni dia ambil intipati daripada hadis yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Dan hadis ini sahih. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada dalam Bukhari saja, ada dalam Muslim sahaja. Apa yang dia nak cerita ni? Masa di Mekah, dibawa mai kepada Nabi satu menatang, nama menatang tu Burak. Yang tu yang mereka bubuh nama Burak Oil. Burak Oil. Amal buh minyak tu, dia kenjui sekali. Kan? Dia kenjui masuk pari tu. Hanya pasal. Burak. Iaitu menatang putih. Dia kata yang kata Burak ini menatang color putih. Tak ada tampung apa. Putih. Satu body putih. Besar sedikit daripada himar dan kecil sedikit daripada bagal. Tiada jantan dan tiada betina, dia kata. Menghantar kakinya pada tempat sehabis mata memandang. Dia sekali lompat tak nampak dah. Dia sekali lompat tak nampak dah. Begitu. Maka aku naik akan dia. Nabi kata dia naik Burak itu. Maka berjalan ia dengan aku daripada satu tempat kepada satu tempat sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Burak tu sampai di Baitul Maqdis dekat pintu apa tadi kita beritahu tadi? Ni duk test balik ni. Pintu apa tadi? Pintu Morocco. Pintu Morocco. Sampai di situ dia tambat Burak dia di situ. Dan kata dalam riwayat yang berbagai-bagai, semua nabi-nabi pun kalau pergi ke sana akan tambat di tempat yang sama. Begitu. Maka ditambat Burak itu pada halqah ataupun gelang. Halqah apa? Satu ring yang ada di situ. Tambat di situ. Yang menjadi tempat tambat padanya para anbiya akan kenaikan mereka ketika mereka datang ke tempat itu. Memang tempat parking di situ. Dia kata, maka aku sembahyang padanya 2 rakaat. Aku menjadi imam kepada anbiya dan malaikat dan sebagainya. Kemudian aku keluar. Maka bawa datang akan daku oleh Jibril dengan bejana, satu khamar dan satu susu.
Kita cerita dah tadi. Lepas semayang, keluar-keluar Jibril duduk tunggu. Bagi doa, suruh pilih. Satu bekas minum, di dalamnya khamar, arak. Lagi satu bekas susu. Maka aku pilih susu. Maka kata Jibril, engkau pilih fitrah, yakni kejadian Islam. Jibril kata, bijak, memang inilah yang sepatut pilih dan engkau pilih yang ini. Susu itu fitrah. Manusia beranak mai, minum apa? Susu mak dia. Susu itu fitrah. Itu yang dipilih oleh Nabi. Kemudian dinaik dengan aku ke langit dunia. Start daripada kubah sakhrah tadi, di bawah ada batu. Daripada situ Nabi pijak atas batu, naik atas borak untuk naik ke langit. Dia kata. Maka bila sampai di tiap-tiap pintu langit itu, maka minta buka oleh Jibril. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa engkau? Dalam hadis Bukhari pun cerita macam tu. Tiap-tiap langit ada pintu dia. Bila sampai di pintu langit yang pertama, penjaga tanya, siapa engkau? Kata Jibril, aku Jibril. Dia kata. Malaikat yang jaga tu tanya, ni siapa? Jibril kata, aku Jibril. Tanda dia kata, I sir. Pasal Jibril bos. Jibril ketua malaikat. Dia kata, aku Jibril, bos. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa serta engkau? Siapa mai sekali itu? Dia kata, nampak macam bukan seorang. Kata Jibril, Muhammad. Dan tengok yang kata Nabi Muhammad ni, nak tengok penduduk langit kenal tak dia ni? Itu first time dia naik ke langit. Bila bila penjaga pintu langit tanya siapa, Jibril kata aku Jibril. Penjaga pintu langit kata tu siapa tu, main sekali. Jibril jawab apa? Muhammad. Sepatah ya dia jawab. Muhammad. Maka dikata, telah dipanggilkah dia? Malaikat tahu dah. Penjaga pintu langit tahu dah. Maka kata malaikat penjaga pintu langit ni, adakah sudah time Allah panggil dia? Mana malaikat yang menjaga pintu langit sudah maklum, sudah dapat sikla, sudah dapat perkeliling. Kata, akan naik satu orang hamba aku yang sangat istimewa. Nama dia Muhammad. Bila tanya aja, Jibril kata, ni yang main dengan aku ni Muhammad. Terus dia kata apa? Adakah sudah time Tuhan panggil dia? Makna dah tahu. Mereka dah well informed tentang Muhammad nak naik ke langit ni. Maka kata Jibril, ya, telah dipanggil akan dia. Macam tu tuan-tuan. Telah dipanggil akan dia. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit pertama. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Saya ulang banyak kali ni. Ini hadis sahih. Bila lepas saja pintu langit yang pertama, jumpa siapa? Adam alaihissalam. Maka kata Adam, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Maka kata Adam alaihissalam, marhaban, maksud dia apa? Welcome. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Adam pun kenal dah. Tak ada api duduk tengok lagu Peletum, tum. Tak ada. Kenal dah. Jumpa Adam tu. Adam tengok, tahu dah ini Muhammad. Ini orang Allah sudah bagi tahu. Adam alaihissalam manusia pertama sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak habang apa tuan-tuan kat kita? Dia nak habang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat special. Sangat special. Begitu. Maka kata Adam alaihissalam, marhaban, selamat datang. Dan doa Adam kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini dia selit masuk satu adab. Adab apa? Kita sama kita kena saling doa, mendoakan di antara satu sama lain. Kena saling doa. Paling koman jumpa dia, hayyakallah. Paling koman. Hayyakallah. Apa makna hayyakallah? Orang Arab kan, dia kalau jumpa dia kata assalamualaikum ya akhi, hayyakallah. Hayyakallah makna dia Allah bina satu rumah kepada kamu di dalam syurga Allah. Itu doa dia.
Allah sediakan kepada kamu satu rumah di syurga. Simple word. Hayakallah. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Perkataan-perkataan simple macam ni mesti selalu ada di mulut kita. Apatah lagi menjelang pilihan raya. Teruk sangat. Hana sokong parti apa tu hang punya pasal. Tapi sampai duk maki hamun orang ni, apa cerita? Tak mau macam tu. Kita tahu dia parti apa, kita parti apa, jumpa doa dekat dia. Kalau satu hari Allah bagi petunjuk, bagi hidayah dekat dia, Allah berkati hidup dia, takkah dia faham perjuangan kita? Pada duk maki dia, duk kata macam-macam. Jangan, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas bubar parlimen, kita bubar kuliah kita. Tak boleh. Masalah dengan orang ni kan. Tuan pun tahu baru ni viral pula. Dia kata saya pergi kata rentua ni umur 90 tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia pakat maki saya, ya Allah tuan-tuan. Ni muka ni dia maki. Tak kesian ke? Kuliah tu 2 tahun lepas. Kuliah 2 tahun lepas. Masa tu tak ada cerita lagi pun pasal dia tak ada cerita pun. Tiba-tiba nama dia naik, dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri. Dia pergi gunting balik. Hak kuliah kita 2 tahun lepas tu lempar masuk dalam masyarakat ni. Orang kata saya mengulas isu semasa. Buta saya kena maki. Tak pernah jawab malam ni saja masuk selingan tu. Buta kena maki. Politik punya pasal. Pergi jadi macam tu. Apa ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sudahlah. Kita perbetul diri kita. Pasal kita tak tahu kita nak mati bila. Biar kita mati, Allah boleh welcome kita. Allah terima kita. Sebab kita mati sebagai orang yang beriman kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW lepas pintu langit yang pertama, jumpa Adam. Nabi kata apa? Adam doakan aku. Adam doakan kebaikan untuk Nabi SAW. Kemudian terus lagi dia kata, maka dibukalah pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam. Adam doa kepada aku. Kemudian naik aku ke langit yang kedua. Maka menuntut buka pintu oleh Jibril. Maka dikata oleh malaikat penjaga pintu langit, siapa engkau? Dia kata, aku Jibril. Siapa serta engkau? Dia kata, Muhammad. Maka ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit, sudah disuruh dan sudah dipanggilkah dia? Sama. Jibril kata, ya, sudah dipanggil. Maka dibuka, masuk. Bila masuk sahaja dia kata, tiba-tiba aku bertemu dengan 2 anak khalah, yakni saudara sebelah ibu, iaitu Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Di langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ni bin apa tuan-tuan? Bin Zakaria. Dan juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, mereka ni related. Mereka ni adik-beradik. Adik-beradik sebelah mak. Sebelah Maryam. Adik-beradik. Nabi Muhammad jumpa balik ni dengan Nabi-Nabi ni. Jumpa dengan Nabi Yahya yang dah wafat berapa lama, dengan Nabi Isa yang belum wafat. Jumpa di situ. Dan manakala keduanya berjumpa, mereka berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anak yang baik dan juga nabi yang baik. Doa macam tu. Dan didoakan bagiku dengan kebajikan oleh kedua-dua itu. Sama juga Nabi Yahya pun doa Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam pun juga doa kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik aku ke langit ketiga. Maka minta dibuka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Dikata, siapa dengan engkau? Katanya, Muhammad. Maka dikata, dah disuruh panggilkah dia? Ya, telah disuruh panggil. Maka dibuka pintu langit. Dan tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu langit ke berapa tuan? Langit ketiga. Jumpa siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata dalam hadis? Dan sesungguhnya diberi akan dia setengah daripada keelokan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad first time tengok Nabi Yusuf. Mai dalam hati dia apa? Masya Allah. Dia kata, Nabi Yusuf ni segala segak yang ada atas muka bumi ni ada ke dia.
Segak Nabi Yusuf ni. Maka kata Yusuf, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Sama juga. Ucap selamat datang, dan Nabi Yusuf mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit yang keempat, maka minta buka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Maka dikata kepadanya, aku Jibril. Ditanya, siapa serta engkau? Katanya, Muhammad. Maka ditanya, adakah dia telah dipanggil? Kata Jibril, ya, sudah dipanggil. Dibukalah pintu langit yang keempat. Tiba-tiba aku jumpa Nabi Idris alaihi salam. Tu langit ke berapa dah tu? 4. Tu saja tanya, takut lena. Kan? Takut lena tu yang duk tanya tu bukan saja tak ada tujuan tanya. Jumpa Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka berkata, ya marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Dan doa Nabi Idris bagi aku. Tiap-tiap langit jumpa Nabi-Nabi, tidak ada lain melainkan doa yang baik-baik. Satu benda kita nak ambil daripada Isra' dan Mi'raj ini. Apa dia? Doakan kebaikan kepada semua orang. Kalau kita rasa kita betul, kita rasa kawan kita tak apa betul, doakan dia supaya dia betul. Bukan sumpah seranah dia, bukan maki dia, bukan caci dia, bukan condemn dia, bukan malukan dia. Tapi doakan dia. Kalau dia berubah jadi betul, macam yang kita kata kita betul ni, dah bertambah bilangan orang-orang yang betul dalam dunia ni. Baik, kemudian naik aku. Maka berkata, ya marhaban bil akhi salih dan sebagainya. Masuklah aku ke langit yang kelima. Maka menuntut buka Jibril. Maka ditanya, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Maka dikata, siapa dengan engkau? Katanya, Muhammad. Dah dipanggil ke dia? Dah dipanggil. Kemudian dibuka pintu. Aku bertemu di langit yang kelima itu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihi salam. Maka kata dia, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Dan Harun pun mendoakan dia. Begitulah naik ke langit ketujuh. Tu dia mula tak mau baca dah tu. Pasti dia duk ulang benda yang sama. Sampai dah langit ke-6 duk ulang lagi. Hak 7 dah ulang dah. Sampai ke langit yang ke-6. Buka pintu langit. Jumpa siapa di langit yang ke-6? Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama juga Nabi Allah Musa doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan diteruskan ke langit yang ketujuh. Bila dibuka saja pintu langit yang ketujuh, dia jumpa siapa? Maka dijumpanya di sana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita nampak? Bulan lepas kita baca cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang istimewa Ibrahim ini. Memang istimewa. Tu kategori dok naik tadi. Langit 1, langit 2, langit 3. Langit last sebelum Sidratil Muntaha. Siapa yang Nabi Muhammad jumpa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang tidak silap. Nabi Ibrahim ini sangat istimewa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka kata ia, maka didoakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada aku. Maka tiba-tiba Ibrahim alaihi salam bersandar di Baitul Ma'mur. Dia kata. Ini tuan-tuan, dalam hadis sahih sebut macam ni. Tuan-tuan buka di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun sebut. Dalam Bukhari saja pun sebut. Dalam Muslim saja pun sebut. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Bila Nabi Muhammad masuk tengok, dia duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia tuan-tuan? Satu tempat seumpama Baitullah di atas muka bumi. Saya dah baca ada hadis ni di Masjid Brown Garden, kalau tak silap. Masjid Brown Garden Penang. Kita dah baca ada hadis ni. Baitul Ma'mur ni. Hiyal Kaabah dalam hadis kata. Dia duduk bertentangan dengan Kaabah di bumi. Cuma dia menjadi tempat tawaf siapa? Malaikat Allah Al-Muqarrabun. Malaikat tawaf di sana, kita duduk tawaf di bawah ni. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, tengok-tengok Nabi Ibrahim duduk sandang di situ. Duduk sandang dekat Baitul Ma'mur. Dan masuk akan dia, yang ni akan Baitul Ma'mur tu, tiap-tiap hari, 70,000 malaikat. Tiap-tiap hari, 70,000 malaikat masuk tawaf di Baitul Ma'mur itu. Kemudian tiada kembali mereka itu lagi ke Baitul Ma'mur itu apabila keluar. 70,000 tawaf keluar tak balik mai dah.
70,000 lain pula masuk. Tawah, keluar, tak balik mai dah. Esok 70,000 lain pula masuk. Tawah, keluar, tak mai balik dah. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai malaikat duk ada di atas muka bumi ni? Ramai, tuan-tuan. Mereka ini semua adalah kaki tangan Allah. Allazi, yang mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak pernah menderhakai Allah atas apa juga perintah yang Allah bagi dekat mereka. Punya ramainya malaikat ni. Kemudian dibawa dengan aku kepada kayu Syajaratul Muntaha ataupun Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba daunnya seperti telinga gajah. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, ini hadis sahih. Yang kata Sidratul Muntaha ni ada daun dia besar-besar, sebesar telinga gajah, dia kata. Dan tiba-tiba buahnya seperti geriba ayam. Geriba. Orang Arab dia bila sembelih kambing ke apa ke semua, kulit hak dia lapah tu dia jahit balik, dia bubuh ayak buat tempat simpan ayak. Dia panggil benda tu, dia panggil geriba. Dan dia boleh jadi sejuk macam duduk dalam peti ais. Ni geriba ni. Dia boleh jadi sejuk macam ayak kita buah dalam peti ais. Yang kata pokok ni, Sidratul Muntaha ni, pokok dia ni dalam Bukhari cerita, dalam Muslim, indah, cantik ni, tak tahu nak abang. Nabi boleh rasa saja keindahan tu, rasa nikmat keindahan tu, tak tahu nak abang macam mana. Dia ada daun yang besar-besar, dia ada buah yang besar-besar, Nabi kata. Maka meliputi akan dia, yakni akan Sidratul Muntaha itu, barang yang meliputi daripada kerjaan Allah Subhanahu wa taala, daripada keelokannya dan banyak warnanya dan berubah-ubah warnanya, yang tak ada seorang pun berkuasa dan mampu nak mensifatkan keelokan Sidratul Muntaha itu. Yang ni beyond kemampuan manusia. Melepasi kemampuan manusia nak cerita. Nabi SAW pun tak boleh nak cerita macam mana. Cuma Nabi kata Sidratul Muntaha ni tak tahu nak abang, cantik. Dengan warna-warninya, dengan warna dia berubah-ubahnya. Nabi kata cantik. Tidak ada satu manusia yang mampu nak terangkan sifat cantik itu. Begitu. Maka mewahyu Allah kepada aku barang yang hendak diwahyukan. Di situlah Allah memerintahkan Nabi. Dan fardu atasku dan ke atas umatku tiap-tiap hari 50 waktu sembahyang. Di situlah difardukan sembahyang. Maka turun aku sampai ke langit yang ke-6. Pergi jumpa Nabi Allah Musa AS. Bila Tuhan Abang Muhammad dipanggil mai ni, selain daripada nak menghiburkan hati Nabi, nak bagi perintah semayang. Tuan-tuan, that's why semayang ni very, very, very important. Sangat penting. Hang gebanglah kuat macam mana pun, kalau tak semayang, tak boleh pakai. Semayang ni sangat penting. Sampai Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Nak beza Islam dengan kafir, tengok dia tinggal semayang tak. Kalau tinggal, lebih kurang yang hang dengan kafir. Dan perintah semayang ni, dia tak macam perintah lain. Perintah lain padan dengan Allah buat turun ayat Quran, suruh buat. Tapi semayang, Allah specially invite Nabi, naik pergi sampai melepasi langit ke-7, nak habang kata kena semayang. Itu aja. Nabi SAW kata, dia dengar yang tu, 50 waktu. Dia tak kata apa. Dia keluar daripada depan Allah, dia pergi jumpa Nabi Musa AS. Lagi sekali saya habaq tuan-tuan, ini hadis sahih. Pergi jumpa Nabi Musa AS. Maka kata Musa, apa yang difardukan oleh Tuhan engkau ke atas umat engkau? Kata dia, Allah suruh semayang 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad habaq dekat Nabi Musa, Allah suruh semayang 50 waktu. Kata Musa, balik Muhammad kepada Tuhan engkau, minta diringankan. Maka umat engkau tidak akan mampu buat 50 waktu semayang. Nabi Musa kata, tersaduk cari pasal.
Aku dengan Bani Israel pun mereka tak boleh nak buat, hanya duk sembang derah. Kata umat hang boleh buat. Pi balik jumpa Tuhan, abang ni 50 ni semua memang mereka tak akan mampu buat. Pi bagi tahu. Maka aku telah cuba jumpa Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya diringankan, maka umat engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Cuba, aku dah cuba benda ni kepada Bani Israel dengan 2 rakaat pagi, 2 rakaat tengah hari dan 2 rakaat petang. Maka lemah mereka itu daripada melakukannya. Nabi Musa kata apa? Bani Israel, umat aku try mereka 3 kali ya. Pagi semayang 2 rakaat, tengah hari 2 rakaat, petang 2 rakaat. Tu pun merambung habis. Dua aja. Habis merambung. Tak boleh buat. Dia kata, Bani Israel surrender mereka. Tak boleh buat. Semayang 3 waktu, tiap-tiap satu waktu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mereka tak boleh buat. Maka sabda Nabi SAW, maka baliklah aku menghadap Tuhan. Aku sembahkan kepada Tuhan, Ya Rab, khaffif an ummati. Nabi kata apa? Wahai Tuhanku, ringankanlah ke atas umat aku. Maka dikurangkan daripada aku 5 waktu semayang. Pergi balik jumpa Tuhan, 50 ni perasan lagu Haji Me'er tak boleh buat. Duk perasan lagu Haji Aziz tak boleh buat. Duk perasan lagu, duk abang lagu tu. Okey, Tuhan kata tak apa, potong 5. Tinggal 45 waktu. Cikgu Zamri kata tak pergi sekolah. Duk memayang saja tak pergi sekolah. Tak boleh nak pergi sekolah. Pasal apa? Semayang 50 waktu. Okey. Aku balik kepada Musa dan kata kepada dia, Tuhan dah bagi diskaun 5. Tuhan potong 5 waktu. Sudah dikurangkan 5. Kata Musa, umat engkau tak akan kuasa melakukannya. Baliklah, minta kepada Tuhan supaya diringankan. Musa kata tak boleh. Dia pun tak boleh buat. Pihak abang betul-betul kat Tuhan. Dia pun tak akan boleh buat. Musa ni sebagai orang tua. Dia kata lagu tu. Sabda Nabi, maka sentiasalah aku ulang alik daripada Musa naik pergi jumpa Tuhan, minta korang dan sebagainya, dan dikurangkan daripada 50, dikurangkan 5. Sehinggalah firman Allah, Ya Muhammad, 5 semayang pada tiap-tiap sehari semalam. Sampai last Tuhan kata, okeylah Muhammad, lah ni macam ni lah. Sehari semalam buat 5 ya. Tuhan kata, tiap-tiap satu sembahyang itu pahala 10. Walaupun buat 5, tiap-tiap satu tu 10. 5, 50 juga. Hang dapat macam hak perintah awal, tapi kerja diringankan. Tuhan kata lagu tu. Maka demikian itu, 50 semayang. Equivalent, sama macam semayang 50 kali juga. Dan barang siapa yang cita-cita dengan kerja kebajikan, maka tiada jadi ia. Lagi satu, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, di kalangan umat hang esok, kalau ada niat nak buat baik, maka tiada jadi ia. Tiba-tiba tak jadi buat. Kan, tadi, daripada pejabat tadi, dia kata dah, malam ni Ustaz Samsuri mai simpang 4 tahun buluh nak pergi ya. Niat nak mai. Okey. Tahu? Ke-7 tadi, bini kata, abang, malam ni jom pergi kena tom yam mana tu? Yang kata bini ni. Kan? Dia kata, jom malam ni pergi kena tom yam mana ke? Dia kata, dia ingat nak pergi mengaji. Oh, janganlah kata, esok dah ada kerja dah. Jomlah tom yam. Allah, abang bukan selalu pergi. Dia kata, okey, tom yam. Dapat tak pahala dia ni? Dapat tak? Dia kata, dia dah niat, dah bercita-cita nak buat satu kebajikan. Tiba-tiba tak jadi. Disurat dan ditulis baginya satu pahala. Dapat juga. Tuhan kata, bagilah. Dah dia niat tadi, bagi satu lah kata. Ni, Syekh Tom Yam ni, dapat juga satu. Aduh. Tapi kes ni kena original lah. Tak boleh tiap-tiap hari lagu duk makan satu. Tak boleh. Tuhan tahu. Yang ni memang niat nak mai sungguh. Tak tahu tak jadi. Satu. Dapat. Tuhan abangkan Nabi Muhammad. Muhammad, selain daripada 50 waktu, dah tinggal 5 waktu, ada lagi bonus aku bagi dekat umat hang ni. Apa dia bonus dia? Niat nak buat baik. Tiba-tiba tak jadi buat. Dapat satu pahala. Bonus untuk umat Muhammad. Dan jika ia buat, maka ditulis kepadanya 10 pahala. Duk ingat daripada pejabat ni, kata aku malam ni nak kena ni ya. Nak kena pergi masjid mentang bodoh. Dan mai sungguh 10. 10 tu pahala menunaikan niat dia.
Pahala duduk dalam majlis ilmu tu lain lagi. Lagi besar punya pahala ni. Tuan-tuan duduk malam ni dalam hadis lain, hadis sahih yang lain kata apa? Satu orang kebetulan lalu. Dia tengok apa ramai malam ni? Ceramah politik ke? Dia ada ingat lagu tu. Nak masuk parking apa, selit-selit motor masuk. Masuk main pun duduk tenggek tepi kolah je. Dia ni malaikat habang kat Tuhan. Malaikat kata ada seorang hamba engkau, rajulun khata'. Malaikat kata satu orang hamba yang banyak buat salah, banyak berdosa. Nakal punya syekh dia ni. Dia kebetulan innama marra. Malaikat kata dekat Tuhan, dia lalu. Dia bukan nak main mengaji. Dia kebetulan lalu, dia tengok orang ramai, dia singgah. Dia singgah-singgah, duduk-duduk dengang, terus melekat dengang. Malaikat kata dekat Tuhan, ni macam mana nak kira dia ni? Dia tak ada niat nak main, dia kebetulan lalu, kemudian dia singgah. Dan dia ni abdun khata', satu orang yang banyak buat dosa, buat salah. Ni nak kira macam mana? Tuhan kata apa dekat malaikat? Walahu ghafartu. Tuhan kata bagi dia ni keampunan aku. Masya Allah tuan-tuan. Tambah hak memang niat nak main pula duduk bersila ni, ngaduk tengok jam ni 9.45 dah. 9.45 dia tak berhenti lagi. Apa tuan-tuan? Keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan duk maki saya lah hati, rugilah. Tak boleh. Sikit lagi, 3 baris lagi habis. 3 baris lagi. Dan barang siapa cita-cita nak buat jahat, yang ni bonus kepada umat Nabi Muhammad. Barang siapa cita-cita nak buat jahat dan tidak buat, maka tiada ditulis apa-apa. Dia memang niat nak buat jahat. Dia tak guna betul. 9.45 tak berhenti lagi. Aku nak pergi buka angin kereta dia. Dia hangat dia pergi buka angin tayar kereta. Kan? Niat tu tak tulis. Tak ada apa. Tadi niat nak buat baik, tiba-tiba tak buat, dapat 1. Niat nak buat jahat. Niat nak buat jahat, tiba-tiba tak buat. Tak tulis apa. Pasal tak buat. Dan jika dikerjakannya, tapi kalau dia niat nak buat jahat, dia buat sungguh, ditulis 1 kejahatan. Bukan tulis 10, 1 kejahatan. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita balik menghadap Allah esok, bawa balik dosa banyak, maknanya kita betul-betul jahat. 1 kebaikan kita buat 10 pahala. 1 jahat kita buat 1. Tiba-tiba kita balik menghadap Allah, bawa balik kejahatan lebih banyak daripada pahala. Makna kata sepanjang hidup kita, kita banyak buat jahat. Na'udzubillahi min zalik. Maka turun aku, yakni Nabi SAW sampai kepada Musa. Aku habang kepada Musa. Kata Musa kepada aku, balik menghadap Tuhan engkau, minta korang lagi. Dah tinggal 5 dah, pergi habang kat Nabi Musa. Nabi kata, minta korang sikit lagi. Pasal umat aku, Bani Israel, 3 waktu ya. 2 pun mereka tak boleh buat. Hang 5 tau. 5 waktu pula, subuh 2, lohong 4, asar 4, maghrib 3, Aisyah 4. Tak masuk lagi pergi buat qabliyah ba'diyah zuhur 4 lagi. Ada macam ni mereka tak boleh buat Nabi Musa kata. Maka aku kata kepada Musa, aku telah pun berulang alik jumpa Tuhan sampai aku sudah berasa malu. Nabi kata aku malu dah. Sampai 5 pun nak pergi minta korang lagi ayak muka. Nak buatang mana? Nabi kata dah, tak mau jumpa dah. Dan hadis itu riwayat Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Kuat dah hadis tu? Sangat kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Itu dia. Dia habis betul. 9.45 terpacak. Habis. Dan dia kata sambung lepas ini, dan riwayat Hakim daripada Ibni Abbas, sabda Nabi, ra'aitu Rabbi, aku lihat Tuhan aku, yakni pada malam Isra' dengan mata kepala aku 10 kali. Yang ini ada satu hadis, Nabi kata apa? Aku tengok Tuhan aku 10 kali. 10 kali ni macam mana kira dia tuan-tuan? Ni matematik ni. Macam mana kira dia? Naik-naik tu menghadap Tuhan 1. Tuhan abang kata 50 semayang. Turun mai jumpa Nabi Musa. Naik pula 2. Potong 5. Daripada 50 tolak 5. 2 ada lagi 45. Turun naik 9 kali. 9 kali 5 jadi 45. Maksudnya 9 kali jumpa. Termasuk hak jumpa mula tadi 10 kali jumpa.
Dalam hadis dia kata apa? Nabi kata, Ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhan aku dengan mata kepala aku pada malam Isra' 10 kali. 10 kali itu kira dia macam tadi. Jumpa mula sekali, kemudian duk minta korang semayang tu 9 kali. So total dia naik pergi menghadap Allah 10 kali. Nabi Muhammad tengok Allah 10 kali. Macam mana? Tu saya tanya. Tu saya tanya. Pasal apa? Bukan kerja kita nak tanya. Macam mana Nabi tengok Allah ni ada arah ke... No. Tu saya duk tanya benda tu. Tanya tu semua, cari pasal. Macam mana yang diceritakan, kita dengar dan kita beriman. Habis. Baik. Dia kata, dan aku jumpa tu 10 kali, sekali jumpa dan 9 kali minta digugurkan sembahyang. Wallahu a'lam. Lepas ni masuk wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.